Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, iaitu kita masih lagi dalam kitab kita hari ini. InsyaAllah kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lepas, kita bincang berkenaan dengan al-imamah, masalah imam. Dan hari ini kita akan masuk pula bab sifatus salah. Apa sifatus salah? Bab sifat salat Nabi SAW. Maksudnya bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat. Sifat itu ialah wasf. Maksudnya bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat. Jadi kita ni, kerana Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini asas kita nak bincang bab ni. Nabi kata, sallu, salatlah kamu semua, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu semua nampak aku bersalat. Salatlah kamu sebagaimana kamu semua nampak aku bersalat. Sebab itulah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di bab satu, bab yang khusus untuk menjelaskan salat Nabi SAW. Seperti dalam muqaddimah kitab Sifatus Salah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kata, kita ni takkan dapatlah salat 100% macam Nabi SAW. Kita akan dapatlah dari segi kesempurnaan rukunnya, khusyuknya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia kata, kalau kamu suruh aku sifatkan salat Nabi, maka aku tak boleh sifatkan dengan kesempurnaan rukuknya, sujudnya, bacaannya, khusyuknya. Namun Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Nabi kata, saddidu, buatlah yang terbaik sekali. Maksudnya kita ni cuba nak macam Nabi SAW. Walaupun kita tahu kita tak akan dapat solat macam Nabi 100%, tapi berusahalah untuk kita mendapat sedekat-dekatnya dengan solat Nabi SAW. Kerana Nabi kata apa? Dia kata, seperti kata Abu Darda, dia kata, dalam riwayat tersebut, tidaklah seorang lelaki di alas sabili was sunnah, di atas sabil was sunnah, atas jalan sabil, jalan Islam dan sunnah Nabi SAW, dan manhaj yang sahih, fafadat aynah fadzakarallah, maka diingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat aynah, lalu dia mengalirkan air matanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daunan gugur daripada pokok, daun kering gugur daripada pokok. Maksudnya kalau orang tu dia salat dengan cuba nak ikut 100% sunnah Nabi SAW, dengan orang yang solat semata-mata nak solat, tak sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat situlah, ini asas kita nak bincang bab ni. Jadi kita kena ada satu kita kena lapang dada kita bahawa aku nak ikut sunnah Nabi SAW.
Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang bincang bab sifat solat Nabi, dia kata solat Nabi ikut mazhab mana? Ikut mazhab mana? Aku Syafi'i, kau Maliki. Jangan bincang contoh tuan-tuan Allah. Kita kena ada terbukaan bahawa aku nak ikut macam Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mencari dalil dan supaya dia dapat ikut Nabi 100%. Imam Ahmad bin Hanbal macam tu juga, dia kaji hadis-hadis Nabi SAW dan dia cuba nak ikut 100% hadis sunnah Nabi SAW. Itulah imam-imam kita yang lain. Janganlah kita, di antara kita kena jadi pertengahan tuan-tuan, antara ghulu, antara ifrat wal tafrid, antara ghulu wal jafa. Iaitu kadang-kadang orang kata tak payah ikut sunnah-sunnah ni, pakai kitab mazhab je cukup, tak payah mengada-ngada nak tengok hadis-hadis. Apalah korang nak tengok hadis-hadis Nabi? Korang faham ke usul fiqh? Korang faham ke ulumul hadis? Korang macam imam-imam ke nak tengok hadis? Ini golongan yang jafa, yang sangat-sangat keras, yang tak nak orang kembali pada sunnah. Sebagian pula yang satu lagi pula, kita ikut hadis dia. Ulama-ulama ni kita tak pakai. Ulama-ulama yang tak masuk. Ulama-ulama kita tak pakai. Ulama-ulama ni pendapat manusia. Kita pakai Quran dengan hadis je. Itu juga tak benar, Allah. Dan kefahaman terhadap hadis tu kita kena kembalikan kepada para a'immah kita, para salafun salih. Jadi kita tengah-tengah antara keduanya. Kita hormat pandangan a'immatul madhab, tapi pada sama kita punya ghirah kita, kesungguhan kita adalah untuk mengikuti dalil, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, mari kita baca hadis yang pertama. Rahmatullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ وقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah bertakbir untuk salat, beliau diam sebentar sebelum membaca Al-Quran, iaitu sebelum membaca Fatihah. Maksudnya Nabi Allahu Akbar dan Nabi diam. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi terus baca Quran. Jadi bila nampak terdiam sebegitu, Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, dengan bapa dan ibuku anda ku tebus. Maksudnya yang ni ucapan orang Arab bila dia nak menunjukkan orang itu betapa pentingnya dia, betapa dia sayangnya seseorang itu, betapa dia nak pertahankan seseorang itu. Dia kata bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi. Maksudnya demi bapakku dan ayahku adalah tebusan bagimu ya Rasulullah. Maksudnya apa dia? Iaitu dia kata demi ayah dan bapa, demi ayah bi abi, dengan bapa dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Maksudnya katakanlah kalau Nabi tertawan dan tidak ada jalan untuk menebus Rasulullah SAW, melainkan terpaksa kita korbankan mak dan ayah kita, maka kita akan lakukan. Itu maksud ucapan Abu Hurairah bi abi anta wa ummi. Yang ni memang ucapan para sahabat dan menunjukkan betapa sayangnya mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah kata, wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Tuan berdiam antara takbir dan bacaan. Maksudnya antara takbir tadi kan Allahu Akbar dan baca Fatihah tadi. Apa yang Tuan baca di antaranya? Maksudnya apa yang Nabi baca antara takbir dengan Fatihah tadi? Maka beliau bersabda, maka Nabi SAW bersabda, iaitu aku berdoa, Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antara aku, wa baina khatayai, dan juga kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan al-masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat.
Nah, Allahumma naqqini min khatayai. Sucikanlah kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana pakaian yang putih disucikan daripada kotoran. Maksudnya Allah sucikanlah kesalahanku, sucikanlah aku daripada kesalahanku. Bukan maksud sucikanlah kesalahanku, sucikanlah aku daripada kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Dan Nabi kata Allahumma aghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, ya Tuhanku, kau mandikanlah aku ya Allah. Cucikanlah aku, mandikanlah aku dengan air bil ma', dengan air, wal thalj, dengan salji, wal barad. Kat sini kita S ni barat, bahasa Arab barat maksudnya ialah hujan batu, hujan ais, hujan batu. Jadi ini apa dia nak cerita, Nabi takbiratul ihram. Bila Nabi nak start salat, Nabi akan takbir. Okey, itu Nabi akan takbir. Kemudian Nabi akan baca doa iftitah yang kita sebutkan yang ini. Mari kita tengok penerangan lafaznya. Hunaihah, iaitu dalam kamus lafaz al-hinwu adalah waktu. Di dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk pengecilan hunaihah, yang artinya sebentar dan sejenak. Jadi asalnya hinwu. Kemudian dia jadi hunwah. Asalnya hunwah, dia jadi hunaihah. Artinya yang mudah dan cepat. Dan Nabi, maksudnya ialah Nabi berhenti sebentar. Bi abi anta wa ummi, iaitu huruf ba itu berkaitan dengan dihilangkan artinya, iaitu engkau menjadi tebusan dengan ayah dan ibuku. Naam. Ara'aita sukutuka, iaitu dimasukkan sukut adalah kebalikan dari suara keras. Sukut maksudnya diam, perlahan. Bukan kebalikan daripada ucapan. Yang menunjukkan hal-hal itu adalah ungkapan apa yang engkau ucapkan. Sukut ini adalah bacaan perlahan maksudnya. Ad-danas maksudnya kotoran. Al-barad, ini al-thalju wal-barad, iaitu artinya hujan batu, iaitu ais. Apa maksud makna umum daripada ayat ini, daripada hadis ni? Dalam buku ni, dalam Taysirul Alam, dia kata apabila Rasulullah SAW sudah melakukan takbiratul ihram, maka beliau diam barang sejenak. Maka Nabi diam sebentar, menyembunyikan suara sebelum membaca Fatihah. Maksudnya perlahankan. Para sahabat tahu bahawa pada saat itu baginda membaca sesuatu. Kerana itu Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, bagaimana apa itu bagimu, apa yang engkau baca ketika engkau diam antara takbir dan bacaan? Maksudnya sukut itu bukanlah maksudnya sukut diam terus. Sukut di situ juga maksudnya ialah membaca dengan perlahan, baca dengan perlahan. Maka Nabi pun menjawab, aku membaca doa iftitah tadi lah. Doa iftitah yang lain daripada yang kita biasa baca. Yang kita biasa baca, wajjahtu wajhiya lilladhi fataras Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ataupun wa ana minal muslimin. Jadi itu doa iftitah yang biasa yang diajar di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah agama. Okey, naam. Tapi ada banyak lagi beberapa lafaz-lafaz yang lain. Jadi kita ni, kita buatlah, kita cuba kalau amal lafaz-lafaz yang lain, supaya kita tak buat benda yang sama je kan. Sebab tu lebih kita ada tanawu, ada kepelbagaian dalam ibadat. Maka kita akan rasa seronok, akan rasa macam ada kepelbagaian. Bila kita buat benda yang sama je, kadang-kadang timbul kebosanan. Jadi kita buat tukar-tukar. Sebab tu Nabi SAW, Nabi ada banyak doa iftitah. Ada doa iftitah yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah wa asila. Ada ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
Ada yang lain baca Bismikallahumma bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kan? Allahumma rabba, ada juga Nabi baca Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka taqdi man tasha'u ila siratal mustaqim innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Jadi itu banyak lagi doa-doa kan, doa Nabi SAW. Jadi kita ni, apa tugas kita? Kita ni ikut Nabi SAW, kita belajar. Makin kita belajar, kita akan kenal banyak doa iftitah. Jadi katakanlah kita masa tu tengah terdesak, kita nak cepat, maka kita bacalah doa iftitah yang pendek. Yang paling pendek sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek sekali. Ataupun subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi ini banyak. Jadi bila kita nak baca doa yang panjang, katakanlah kita nak solat malam. Bila kita solat malam, kita nak doa iftitah yang panjang, maka kita pilih yang panjang. Bila kita nak solat ringkas, kita baca ringkas. Bila sederhana, doa iftitah yang sederhana. Jadi bila ada tanawu, ada kepelbagaian sebegini, barulah seronok kita nak belajar, barulah seronok kita nak perhatikan, nak memahami dan juga nak salat tu. Ada pelbagai, macam kita juga makan, kita takkan nak makan nasi je setiap hari, kita juga nak pelbagaikan. Itu juga dengan zikir Nabi SAW. Jadi kata Syekh kat sini Al-Bassam, ini merupakan doa yang amat tepat pada kesempatan yang mulia tersebut, iaitu saat untuk bermunajat. Kerana orang yang salat sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar dia menghapus dosa-dosanya, menjauhkan agar dirinya dan dosanya itu sejauh-jauhnya, sehingga antara keduanya tidak lagi dapat bertemu. Kan doa tu Nabi kata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ya Allah, kau jauhkanlah aku dengan juga kesalahanku, ya Allah, sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Tak bertemu timur dan barat. Naam. Sebenarnya arah timur dan barat tidak akan dapat pernah bertemu, maka janganlah temukan aku dengan kesalahanku. Doa ini juga berisi pengharapan agar dia menghilangkan dosa dan kesalahan serta mencucinya. Kan Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Dan sebagaimana kotoran yang dihilangkan dari pakaian yang putih, kan. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Agar dia mencucinya dari kesalahan dan mendinginkannya daripada panasnya. Nampak tak? Mula-mula jauhkan daripada kesalahan. Lepas jauhkan daripada kesalahan, basuhlah dia macam kain putih yang dibasuh. Lepas dah basuh, sejukkan pula. Allahumma ghsilni min khataaya. Maksudnya kita akan dapat mandi, melainkan kita kena buang kotoran tu dulu. Kita dapat mandi dengan mandian yang bersih, dengan air yang bersih, dan kita akan dapat kebaikan apabila air bersih tadi, melainkan kita kena buang kotoran tu dulu. Apa mengajar dekat sini tuan? Secara zahirnya maksudnya ialah bila kita bersuci, kita kena buang air najis tu dulu, betul tak? Kita kena jauhkan dulu. Dan kita basuhkan air najis, kemudian barulah kita bersihkan. Begitu juga dengan bila kita buat dosa, kita kena jauhkan dulu air dosa tadi. Pergi buang arak. Kalau rumah dia ada arak, baik, jauhkan dulu daripada arak dia. Jadi buang arak dia. Kalau dia taubat daripada arak kan, maka buang jauh. Kalau dia terlibat dengan benda-benda yang tak elok, contohnya rasuah, jauhkan orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Kalau dia ada kawan terlibat dengan zina, jauhkan dulu. Lepas tu kita Allahumma ba'id, jauhkan. Ini kaedah. Masya Allah, hadis ini ada kaedah dalam penyucian jiwa. Apa kaedah yang pertama? Iaitu kena jauhkan diri dulu. Kalau kita ada kawan, yang kawan tu ajak buat bid'ah, ajak buat maksiat, jauhkan dulu daripada kawan tersebut. Satu juga kalau dalam masalah manhaj, takkan orang tu bersih manhajnya selagi mana dia itu sentiasa bersama dengan ahli bid'ah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kemudian nak harapkan nak bersih,
Tak. Nampak tak? Dia jauhkan dulu. Dia nak cuci dalam masa yang sama, dia sama dengan dia. Tak jadi. Jauhkan dulu. Sama juga nak cuci najis, kena ke pakaian. Macam mana buat pertama sekali? Buang ain najis dulu, tahi itu buang dulu, sekata itu buang dulu. Baru cuci. Subhanallah. Subhanallah. Doa Nabi Ibn Hajar awal manhaj. Kaedah dalam nak menyucikan jiwa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Jauhkan. Betul kalau kita, satu kaedah kita dengan anak-anak, jauhkan daripada benda yang tak sepatutnya dia tengok, sepatut dia dengar, benda yang tak sepatutnya, jauhkan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Kan? Dia kawan yang buruk, suasana yang buruk, kampung yang buruk. Di kampung ahli bid'ah, pindah ke kampung yang ahli sunnah. Hijrahlah daripada kampung bid'ah kepada kampung sunnah. Hijrah daripada sahabat yang bid'ah kepada sahabat yang sunnah. Kemudian jauhkan penyucian. Allahumma naqqini, bersihkanlah. Cantik. Jadi dah jauhkan, jangan jauhkan tapi tak ada unsur pembersihan. Maka perlu orang itu bila dia nak sucikan jiwa dia kena bersihkan. Macam mana nak bersihkan jiwa? Dengan al-amalus salih, bil ilmi sahih wal amal salih. Bi ilmi sahih wal amal salih. Dengan ilmu yang sahih dan iman yang betul, dan juga wal amalus salih. Waktu amal salih kena buat. Orang mengaji sunnah tinggi-tinggi tapi tak ada amal salih, tak nak qiyamul lail contohnya. Allah musta'an. Ini kena dua ni, al-amalus salih. Jadi bersihkan minad dalas. Thawbul abyadu min das. Ini apa dia? Yang ni at-tasfiyah. Ini kaedah dia, at-tasfiyah, penyucian. Kemudian at-tarbiyah. Boleh masukkan benda yang baik. Allahumma ghsilni, ya Allah mandikanlah aku daripada kesalahanku, bil ma, dengan air, wal thalji, dengan salji, wal barad, dan dengan air batu hujan. Maksudnya apa dia? Air hujan batu. Maksudnya gunakan apa saja ejen penyucian untuk sucikan jiwa kamu. Jangan apa kita gunakan semua sekali. Mengaji fiqh, mengaji hadis, mengaji tauhid, mengaji manhaj. Semua saja ejen penyucian. Dari segi penyucian, dari segi hati, macam dari segi iman, dari segi fiqh, macam dari segi manhaj. Bersihkan. Bil ma'i wal thalji wal barad. Masya Allah. Dan berkenaan dengan perkara ini, itulah dia kita boleh kesimpulkan masalah manhaj dalam kaedah dalam penyucian jiwa berdasarkan hadis yang kita sedang baca ini. Naam. Apakah kesimpulan dan hukum hakam yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Kita disunnahkan membaca doa istiftah dalam salat. Ya, naam. Bahkan hampir tidak ada salat yang Nabi tak baca doa iftitah. Itulah para a'immah kita, ulama Syafi'iyah, dia kata doa iftitah ni sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut. Baca doa iftitah. Jadi kalau tak baca, sah tak salatnya? Salatnya sah. Disunnahkan baca doa iftitah dalam salat. Yang kedua, tempatnya sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-Fatihah pada rakaat pertama dalam setiap salat. Maka lepas Allahu Akbar kita baca doa iftitah. Bila kita membaca Fatihah, katakanlah kita dah terbaca Fatihah, apakah kita kena baca doa iftitah? Maka jawapannya ialah tidak perlu lagi dah, kerana kita dah terlepas waktunya. Maka terlepas waktunya kita tak kembali kepada amalan sunat kerana dengan membelakangkan balik amalan yang dah wajib. Dah wajib, kita dah buat wajib, dah tak perlu nak reverse belakang lagi dah. Maka dia adalah amalan yang sunat. Yang ketiga, merahsiakan bacaan. Maksudnya memperlahankan bacaannya meskipun dalam solat yang dibaca dengan bacaan nyaring. Maksudnya doa iftitah ni kita baca dengan perlahan walaupun solat tu solatul jahriyah. Walaupun solat yang dibaca kuat, iaitu maghrib, isyak, subuh. Maghrib, isyak, subuh.
Nah, kita baca walaupun surat tu kuat tapi kita baca juga perlahan. Cuma sabitlah dalam satu kisah Umar Al-Khattab dia baca doa ataupun Abu Hurairah dia baca doa iftitah kuat. Apa tujuan dia nak bagi tahu kat orang, dia nak ajar sunnah dalam bab doa iftitah. Naam. Dah doa pada saat ini jangan dipanjangkan apalagi dalam solat jamaah untuk solat-solat fardu. Maksud kalau kita jadi imam maka jangan dipanjangkan. Kerana Nabi kan kita baca sebelum ni iaitu bila kamu solat jadi imam fal yukhaffif maka ringankanlah. Nombor 5 iaitu keinginan yang kuat daripada para sahabat untuk mengetahui keadaan Rasulullah SAW pada setiap gerakan dan diam beliau. Cantik ni. Nombor 5 ni cantik. Iaitu macam mana sahabat ni sungguh-sungguh nak menghaji solat Nabi SAW sampai Nabi diam sekejap tu pun dia perekodkan. Nak tengok betapa detailnya Nabi dalam mempelajari sunnah. Nabi diam sekejap tu pun, itu pun dia rekod. Itu pun dia orang perhati. Itu pun dia orang tanya. Nah. Yang keenam, pada saat-saat berdoa hendaknya seorang mengulang-ulang doanya dan memperbanyakkan permohonan sesuatu. Meski dengan cara meragam kata. Maksudnya kita disunahkan ulang-ulang. Kan macam hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa yang meminta kepadaku, ya Allah ampunkanlah aku, masukkanlah aku ke dalam syurga, jauhkanlah aku dalam neraka, dan saya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga dan jauhkan dia dari neraka. Maksudnya apa? Kalau kita ulang, maka itu yang terbaik dalam doa kita. Okey. Nah, sesungguhnya doa-doa ini berkisar pada penghapusan dosa tiga-tiga sekali. Nah, makna air, ais dan embun adalah sama, iaitu membersihkan diri dari panasnya dosa dan unsur-unsur yang dingin ini. Okey. Barakallahu fikum. Tapi walaupun sama air salji dengan air batu sama, tapi fungsi dia sama, iaitu menyucikan. Cuma kat sini salji dengan air dia kena cairkan dulu. Jangan salah faham ya. Bila kita kata air, bila kita kata salji boleh digunakan untuk bersuci, iaitu air salji, bukan salji. Air salji. Maksudnya kita ambil salji, kita cairkan, air itu kita ambil buat wuduk. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Bukannya kita ambil ais dan kita tenyih kat tangan, kat muka, dekat kaki, apa semua sebagai ambil wuduk. Tidak. Iaitu ketika kita dah bukan. Maksudnya masa dah ketika ais tu dah cair. Bukannya masa ais tu tengah berkeping-keping lagi kita pun letak kat tangan. Bukan. Kita cairkan ais tadi. Lepas ais dah cair barulah dia jalan. Barakallahu fikum. Apa faedah daripada hadis ini? Dua faedah yang diambil daripada hadis ini, iaitu pertama, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW beberapa doa istiftah yang sahih. Antara doa yang disebutkan dalam hadis ini iaitu wajjahtu wajhiya lilladzi. Dan yang satu lagi ialah subhanakallahumma bihamdi dan seterusnya. Semuanya boleh dibaca, boleh dibaca semuanya. Kerana memang semuanya diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad memilih yang terakhir. Kan di dalamnya terkandung pujian, pengagungan dan pengihsan Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Imam Ahmad pilih yang tu. Umar Al-Khattab pernah membacanya dengan suara nyaring ketika hendak mengajarkannya kepada manusia. Naam. Ada baiknya jika seorang yang salat tidak membatasi pada satu jenis doa sahaja. Ini kita sebut tadi. Kata Syekh Abdul Rahman Basam, iaitu bagusnya kalau kita tak ikut satu je lah, kita buat pelbagai. Okey. Tapi membaca semuanya agar dia menyempurnakan ittiba'. Apa tujuannya? Bukan sebab nak suka-suka semata-mata atau boring kerana dunia, itu sempurnakan ittiba'. Sempurnakan sikap nak ikut Nabi SAW. Jadi antara sikap nak ikut Nabi SAW iaitu dia nak ikut semua yang Nabi buat. Panjang ke pendek ke apa ke, sederhana ke, semua dia akan buat. Kerana dia nak sempurnakan ittiba'. Menghidupkan semua as-sunnah. Jadi bagus kita buat semua. Lalu kita hidupkan semua sunnah. Dulu kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, dia lepas Allah Ta'ala, dia tak promosikan benda ni, ramai orang tak tahu.
Ini sebabkan tersebarnya buku Sifatus Salatul Nabi, Sifatus Salatul Nabi, Syalbani rahimahullah, dia nak sebarkan sunnah Nabi, maka ramai dah anak-anak muda masa tu, ramai juga peneliti ilmu, ustaz-ustaz ambil buku beliau dan dapati buku beliau sangat baik dalam menyebarkan sunnah Nabi SAW. Ada berkenaan dengan masalah fiqhiyah, masalah fiqah yang di mana Syalbani berbeza pendapat dengan imam-imam yang lain, maka itu adalah biasa. Ia satu perkara biasa yang berlaku di kalangan para ulama a'immah kita. Mari kita hormat semua pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Namun tidak semestinya bila kita hormat, tak boleh kita nak mengkritik pendapatnya. Nah, itu kita kata barakallahu fikum, ini adalah sifat ahli sunnah, dia adil. Bukannya kita ambil, kita tak apa ni, kita abaikan. Tak boleh, ini kita mazhab kita kena pakai apa yang dalam buku kita je, buku kitab kuning kita je. Luar daripada itu tak betul. Ini tak sahih tuan-tuan. Menyebutkan itibak, menghidupkan semua as-sunnah, hidupkan sunnah balik. Kan, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pembatasan hanya berlaku untuk solat jamaah. Cuma dalam solat jamaah dia tak digalakkan memperpanjangkannya, pendek. Dan ketika solat malam, bacalah yang paling panjang sekali tuan-tuan. Itu yang kita buat. وتوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحدها إلا أنت لبيك وسعدك والخير كله بيدك والشر ليس إليك تبارك وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. Nampak tak? Itu doa yang panjang. Itu doa yang panjang. Kan? Allahumma anta qayyimus, Allahumma anta rabbus samawati wal ard. Allahumma anta qayyimus wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Lakal hamdu anta qayyimu baina samai wal ard. Kita sambung lagi, macam-macam lagi. Banyak sekali doa iftitah Nabi SAW yang Nabi tuan-tuan boleh amalkan. Jadi kita kena ada usaha sungguh-sungguh nak belajar betul-betul. Jangan belajar sunnah, belajar cincai, belajar bisnes, bukan main lagi, bukan main korang. Pergi kursus bayar ribu-ribu nak bisnes. Tak mengaji betul-betul sunnah ni, mengaji betul dan kita hafal dan minta anak-anak kita pun hafalkannya. Yang kedua, sebagaimana diketahui, air panas lebih efektif untuk membersihkan kotoran dan haid, sebagaimana yang disebutkan dalam doa yang ma'thur. Okey. Lalu mengapa di sini ada pengalihan kepada ais dan embun? Padahal dimaksudkan dengan doa ini adalah membersihkan dan mencuci. Hal ini dapat dijawab dengan berikut. Banyak pencarian dari para ulama untuk mencari makna yang sesuai. Yang paling baik ialah seperti yang diucapkan oleh Ibnul Qayyum, disebutkan oleh Ibnul Qayyum. Yang paling baik adalah seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyum dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang maknanya kerana dosa itu memiliki panas, maka tepat jika materi yang digunakan untuk bersihkannya adalah memiliki sifat dingin, agar panas itu reda dan padam. Maksudnya apa? Air panas tu lagi bagus dalam bab mencuci, betul tak? Itu berkata Imam Ibn Qayyim kat sini. Tetapi kenapa dalam bab ni bersihkanlah aku dengan ais dan salji? Kat sini dah Imam Ibn Qayyim dengan Ibn Taimiyah kata sebab dosa itu sifatnya panas. Sebab itulah orang Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia dakwah kata dosa ni menyebabkan orang jadi badan jadi panas, tak selesa, panas darah, cepat marah, tak boleh nak kontrol jiwa dia. Maka barakallahu fikum, kata Imam Ibn Qayyim, sebab itulah Nabi kata Allahumma ghsilni min khataaya bil ma', dengan air, wal thalji dengan salji, wal barad dengan ais. Itu menunjukkan betapa sayangnya barakallahu fikum, Nabi SAW kepada kita, dan dia ajarkan macam doa nak mengampunkan dosa tadi dengan doa air sejuk tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadis ini kalau kita buka kitab-kitab fiqh, jadi dalil bahawa apa dia? Dalil bahawa air ais itu dan juga hujan batu tu boleh dibuat bersuci.
boleh dibuat bersuci. Okey, sebab apa? Sebab Nabi kata Allahumma silni, ya Allah basuhkanlah aku. Ya Allah basuhkanlah aku. Nah, selesai hadis ni tuan-tuan. Okey. Mari kita tengok seterusnya pula. Hadis seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفعه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائلا حتى يستوي وكان يقول في كل ركعتين تحية وكان ينفش رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراح السبع. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. Dan Nabi SAW, okay, bagi kita terjemahan ni pula. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu Rasulullah SAW biasa membuka salat dengan takbir. Betul? Maksudnya Nabi berkata Allahu Akbar. Dan memulai dengan Alhamdulillah, Al-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita akan bincangkan. Nabi mulakan dengan Alhamdulillah. Adakah maksud Nabi tak baca Bismillah? Dan beliau apabila rukuk, saya tidak akan mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi antara kedua hal tersebut. Maksudnya taklah tinggi sangat, tidaklah tunduk sangat. Dia tengah-tengah ketika rukuk. Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, dan saya tidak bersujud sehingga dah berdiri. Lurus berdiri, maksudnya dah tamakninah. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, saya tidak akan sujud kembali hingga duduk, lurus duduk. Maksudnya dia tak akan sujud, melainkan dah duduk betul-betul. Dia jangan bangun terus sujud, bangun terus sujud. Macam ayam mematuk-matuk. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan memasang tegak lurus kakinya yang kanan. Maksudnya menghamparkan kaki kirinya dan duduk dengan dan beliau melarang duduknya syaitan. Dan beliau melarang seorang lelaki menghamparkan kedua siku kakinya sebagaimana binatang buas menghamparkan, dan beliau menutup salat dengan salam. Makna hadis ini secara global. Mari kita tengok. Dengan hadis yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau memulai salat dengan takbiratul ihram. Okey. Mulai salat dengan takbiratul ihram. Nabi kata as-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu, masuknya kita dalam salat itu ialah dengan takbir. Bukannya dengan lain, dengan takbir. Allahu Akbar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya ucapan Allahu Akbar itu yang dianggap sebagai takbir, bukannya hanya angkat tangan sahaja. Lalu beliau SAW memulai dengan Al-Fatihah yang awalnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita akan bincang nanti. Adakah maksudnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, maksudnya Nabi tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Adakah maksudnya Nabi tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Ini perbincangan kita. Jika rukuk setelah berdiri, beliau tidak terlalu mendongakkan kepala tinggi sangat atau terlampau menundukkan kepala.
Jadi beliau melakukannya dengan meluruskannya. Kaki dia diluruskan macam ni. Katakanlah ini kaki, ini punggung dia, ini badan dia, lurus. Jangan terbawah sangat, jangan tinggi sangat, tengah-tengah. 90 darjah. Tapi beliau melakukannya dengan meluruskannya. Jika beliau bangkit dari rukuk, beliau berdiri lurus dan tegak sebelum sujud. Maksudnya kalau beliau berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Nabi tegak, betul-betul tegak. Jangan Sami Allah liman hamidah. Terus jatuh. Dia setengah orang. Sami Allah liman hamidah terus je. Allahu Akbar. Tak, Sami Allah liman hamidah. Tunggu dah tegak, betul lurus. Barulah Allahu Akbar. Jika beliau bangkit dari rukuk, beliau berdiri lurus dan tegak sebelum sujud. Setelah menyelesaikan tiap-tiap 2 rakaat ketika duduk, beliau membaca At-Tahiyyatu lillah was-salawatu tayyibat dan seterusnya. Saat duduk, beliau membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan. Beliau melarang duduk seperti solatnya, duduknya syaitan, iaitu dengan membentangkan kedua kakinya di atas tanah, lalu duduk di atas kedua tumitnya itu atau dengan cara menegakkan keduanya. Macam mana tuan-tuan ni? Iaitu dia Nabi punggungnya atas tanah, kemudian kaki dia macam lukis lah. Ketika ini punggung dia ada solat. Macam lukis lah. Okey. Ini ketika badan dia dan kakinya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini kaki dia. Ini berarti dia belakang ni. Ini kaki dia macam ni. Ini yang dimakruhkan tu, yang dibenci tu. Maka jangan kamu duduk macam syaitan, iaitu dengan cara menegakkan kedua kaki tadi dan punggung dekat bawah. Yang ini juga sujud seperti sujudnya anjing. Okey, duduk seperti duduknya anjing. Kemudian letakkan kedua punggungnya di antara keduanya di atas tanah. Ini kita kata tadi. Ini yang dilarang. Letakkan punggungnya keduanya di atas tanah. Ini cara duduknya syaitan. Beliau juga melarang orang yang sedang solat duduk seperti duduknya binatang yang buas. Duduk dengan tak teratur lah binatang buas. Beliau memulai salat dengan mengagungkan dan membesarkan Allah, menyudahi dengan salam bagi siapa pun yang hadir, para malaikat dan orang-orang yang salat, kemudian kepada semua hamba yang saleh yang terdahulu maupun yang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun yang kemudian, setiap orang yang salat harus perhatikan keumuman doa ini. Apa kesimpulan daripada hadis-hadis ini? Mari kita baca kesimpulannya. Okey, bagus ni. Okey, hukum hakam. Yang ni kita nak. Bagusnya kitab Syekh Abdul Rahman Al-Bassam ni, kitab ni mudah nak faham. Kitab dia mudah nak faham. Dia bagi poin-poin dia. Okey, untuk orang yang mubtadiin, orang yang baru mula nak mengaji kitab hadis, kitab-kitab hukum, bagus baca kitab Taysirul Alam ni, ya. Taysirul Alam, betul. Ada kitab Al-I'lam. Bagus kitab syarah dia, tapi syarah dia agak berat, Syarah dia agak berat. Jadi untuk orang yang pertama-tama, dia kena baca dulu Taysirul Alam ni. Cuma Taysirul Alam ni, Syekh Abdul Rahman Bassam ni mazhab Hanbali dan juga Ahlul Hadis, dia agak terbuka dalam masalah menetapkan suatu pendapat. Jadi kita perlu balancekan dia dengan kita baca kitab Al-I'lam, supaya kita tahu apakah dia pendapat Al-Syafi'iyah dalam suatu masalah tersebut. Bagi tengok apa kesimpulan dari hadis ni. Apa yang disebutkan Aisyah ni merupakan sifat salat Nabi SAW, dan itu merupakan keadaan beliau yang rutin. Penggunaan kata kana mengartikan. Kana ni kita belajar ni daripada hadis yang pertama sekali, iaitu kaedah para ulama bahasa dalam menetapkan satu perkara. Ulama usul fiqh dia kata apabila ada perkataan kana. Okey, mari kita tengok tuan. Kana. Kana Rasulullah, nampak tak sini? Kana. Kana ini menunjukkan bahawa dia adalah rutin. Maksudnya Nabi dahulu selalu.
adalah Nabi SAW selalu membuka salatnya dengan takbir. Kana. Dia tak boleh kata, oh ini sekali je Nabi buat. Tidak. Kana menunjukkan bahawa keadaan Nabi yang selalu buat begitu, ataupun keadaan sekian-sekian yang selalu buat begitu. Jadi kita faham daripada nas tadi, kana tu menunjukkan bahawa perbuatan itu selalu. Nombor 2, kewajipan takbiratul ihram sehingga diharamkan segala perkara dan perbuatan yang dinafikan oleh perkataan dan gerakan salat. Selain ucapan ini tidak dapat menggantikan kedudukannya untuk memulakan salat. Penetapan takbir ini merupakan termasuk urusan ibadah dan tidak dapat ditawar-menawar. Masalah takbiratul ihram, nanti kita akan tengoklah dia. Kena ulama berkenaan meletakkan takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i paling strict sekali, paling tegas, iaitu mesti Allahu Akbar. Tak boleh selain daripada lafaz tu. Mazhab Hanafi mungkin dia bagi dan lain sikit rate dia. Nah. Jadi kewajipan takbiratul ihram sehingga diharamkan segala perbuatan dan perbuatan itu dinafikan oleh pergerakan dan gerakan salat. Jadi Allahu Akbar. Jadi lepas tu semua perbuatan tu diharamkan. Semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam salat itu diharamkan. Okey? Dan perbuatan dan dinafikan oleh perkataan dan gerakan salat. Okey? Dan perbuatan dan dinafikan oleh perkataan dan gerakan salat. Maksudnya dinafikan dan gerakan salat maksudnya ialah kalau kita ucapan perbuatan yang boleh membatalkan salat, maka terbatallah takbiratul ihram kita tu. Kat sini tuan-tuan, kat sini pentingnya takbiratul ihram. Selain ucapan ini tidak dapat menggantikan. Tak boleh. Rate yang lain tak boleh. Walaupun sama. Kita sebut tadi. Kalau kita Allah subhanallah. Nabi Syafi'i kata mesti Allahu Akbar. Tak boleh kata Allahu Akbar walillahil hamd. Allahus samad. Ataupun subhanallah. Dalam mazhab lain ada mazhab Abu Hanifah dibenarkan perbuatan macam tu. Imam Syafi'i tak benar. Dan ini pendapat yang sahih. Dia tak boleh ditukar. Seperti kata Syekh Abdul Rahman Al-Basam tadi. Dia kata apa? Penetapan takbir ini merupakan urusan ibadah dan tidak dapat ditawar-menawar. Tak boleh lagi nak tawar-menawar, nak tukar-tukar, tak boleh. Sebab tak ada nas yang datang selain daripada Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga, kewajipan membaca Al-Fatihah tanpa basmalah. Kan dapat dia kata wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Nampak dekat dalam hadis ni. Nabi memulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi tak baca bismillah. Adakah Nabi tak baca bismillah langsung? Jadi kalau kita tengok pada zahir hadis ni, pendapat yang kata tak baca bismillah langsung itu yang betul. Tetapi ulama yang kata Nabi tak baca alhamdulillah itu, Nabi tak baca bismillah dengan kuat, Nabi baca bismillah dengan perlahan. Jadi apa dalilnya? Nanti kita akan tengok nanti insya-Allah pada tempatnya. Jadi maksud Nabi mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin itu, Nabi mulakan dengan sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebagai ulama kita akan tengok maksud Nabi mulakan dengan alhamdulillah iaitu Nabi memulakan dengan membaca Al-Fatihah. Sebab kita kena ingat cara Nabi memanggil suatu surah selain daripada nama Al-Baqarah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, siapa yang baca surah Ali Imran akan dapat sekian. Tapi kadang-kala surah itu dikenali dengan dibacakan awal ayat. Alhamdulillah. Kita mesti baca surah Tabarak. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kan? Itu juga benda yang biasa di kalangan salaf. Bahkan Nabi juga pernah sebut macam tu. Alif Lam Mim Tanzil contohnya. Hendaklah surah itu apabila sembahyang subuh dibaca Alif Lam Mim Tanzil. Nabi SAW tak meninggalkan. Dan hal ata 'alal insan. Nampak tak? Nabi tak kata hendaklah baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Tapi dalam riwayat dia kata Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil dan juga membaca hal ata 'alal insan. Dah. Jadi ulama yang kata kita kena baca
bismillah kuat juga. Ialah maksud hadis ni wal qira'at bilhamdulillah, itu kamu baca surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah termasuk dalamnya bismillah. Nanti kita akan tengok lagi insya-Allah pada tempat nanti perbincangannya. Keempat, kewajipan rukuk. Dan yang paling baik ialah dengan cara meluruskan, tidak terlampau mengangkat dan tidak terlampau menundukkan. Nampak? Kewajipan mengangkat kepala dari rukuk dan kewajipan berdiri tegak. Jadi semua cara nak solat. Ini semua nak bantah golongan anti hadis. Golongan anti hadis, dia kata solat berdiri dengan sujud dengan rukuk je. Berdiri, sujud, rukuk dan sujud. Dalam Quran kata macam tu, farka'u ma'arrakin wasjudu lillahi wa'buduh. Kemudian dia kata waqumu lillahi qanitin. Dalam Quran kata berdirilah, waqumu lillahi qanitin, rukuklah, kemudian sujudlah. 3 je ada. Kata wahai fulan, itu Al-Quran dan ini hadis Nabi SAW dijelaskan. Nabi baca Fatihah, Nabi kena baca rukuk, dan Nabi i'tidal, dan Nabi sujud, dan Nabi duduk, dan Nabi sujud, dan Nabi bangun. Rakaat kedua Nabi duduk. Ini hadis ni membantah cara solat ni ahli bid'ah di kalangan anti hadis. Yang saya pernah tengok sini depan mata saya. Dia berhujah dengan hadis, dengan ayat Quran tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan kelompok ini batil. Dia nak solat dengan cara dia sendiri. Yang keenam, kewajipan sujud dan kewajipan mengangkat kepala dari sujud serta duduk tegak sesudahnya. Kewajipan tasyahud setelah 2 rakaat. Nampak tak kat mana tasyahud 2 rakaat? Nampak? Nabi beliau membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Ya. Nampak? Yang ke-8, pengsyariatan membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya serta menegakkan kaki kanan ketika duduk yang berbentuk yang berbeza dengan tahiyat akhir. Yang keutamaannya ialah tawarruk, menyelubungkan. Telah disebutkan bagi hadis sahih tentang duduk iftirash dan duduk tawarruk yang dikhususkan bagi laki-laki dan tidak bagi wanita. Sebagaimana iftirash, tak iftirash dengan tawarruk. Tawarruk ni duduk macam duduk dan kita duduk atas. Kan? Iftirash kita masukkan kaki. Kan? Rasulullah SAW berjalan melewati 2 orang yang wanita yang sedang solat, lalu beliau bersabda, jika kalian berdua sujud maka gabungkanlah sebahagian daging agar tidak sampai ke tanah kerana wanita berbeza dengan lelaki. Al-Bayhaqi hadis ini secara mausul. Maksudnya untuk wanita lain, untuk wanita dia kena rapat-rapat. Jangan duduk berbeza dengan lelaki. Kesembilan, larangan menyerupai duduknya syaitan, iaitu duduk di atas 2 tumit dengan membentangkan kakinya di atas tanah, dengan menegakkan kedua kakinya di atas tanah dan duduk di antara keduanya. Yang tadilah, iaitu kaki kiri kanan, punggungnya di atas tanah. Yang ke-10, larangan menyerupai duduknya binatang buas, iaitu dengan cara membentangkan kedua kakinya di atas tanah kerana hal itu merupakan tanda kemalasan dan kelemahan, tak bersungguh-sungguh. Ke-11, kewajipan menyudahi salat dengan salam. Salam ini merupakan doa bagi orang yang ikut salat, orang-orang yang hadir dan orang yang tidak hadir dari orang-orang yang salih agar mendapatkan keselamatan dari segala kejahatan dan kekurangan. Itu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam itu maksudnya apa? Salam dan sejahtera dunia dan akhirat. Lepas tu Nabi kata la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Nabi kata apa? Jangan mulakan Yahudi dengan Nasrani dengan salam. Kerana salam itu ialah doa kesejahteraan dunia dan akhirat. Sejahtera daripada kesesatan, sejahtera daripada bid'ah, sejahtera daripada maksiat, sejahtera daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku pada orang kafir. Sebab tu Nabi SAW kata la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam.
dan kamu memulakan Yahudi dengan Nasrani dengan salam. Kalau Yahudi dengan Nasrani yang beriman pada Allah, namun iman dia dicampur dengan syirik, itu pun tidak boleh kita beri salam pada mereka, apatah lagi apatah lagi orang musyrikin. Apatah lagi orang musyrikin. Lebih-lebih lagi lah dilarang. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, saya nak berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah pada kuliah akan datang bi'idznillah ta'ala. Kita akan sambung perbincangan khilaf ulama berkenaan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan jawab macam mana jawapan Imam Syafi'i, dan kita akan tengok apa jawapan Syekh Abdul Bassam ni dan bagaimana kita kritik pendapatnya. Bagi kita buat perbincangan lah, bukan kritik, kita buat perbincangan. Dan kan kita akan tengok nanti berkenaan khilaf dengan duduk iftirash dengan tawarruk. Iftirash tu duduk macam mana? Iftirash tu duduk tahiyat awal. Senang kita nak faham, iftirash duduk tahiyat awal, tawarruk duduk tahiyat akhir. Boleh tak kita duduk iftirash untuk tahiyat akhir? Itu kita akan bawa juga bincangan pada kuliah akan datang. Kita bawa kat sini. Jadi ada dua isu nak kita bincang, iaitu pertama bismillah tadi, hadis tadi. Yang kedua berkenaan dengan duduk iftirash. Boleh tak duduk iftirash tahiyat akhir? Kan macam setengah orang dia susah nak duduk tahiyat akhir cara tawarruk, masukkan kaki tersebut. Dan adakah bid'ah kalau kita duduk tawarruk pada rakaat yang kedua? Kalau kita solat dulu rakaat saja. Nanti kita akan bincangkan bi'idznillah ta'ala fi darsil qadim. Jadi kita akan selesaikan isu ni insya-Allah pada kuliah akan datang. Ana minta habis awal sikit hari ni, mohon maaf atas masalah kesihatan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi bi'idznillah ta'ala dalam kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.